baru, berilmu, beramal dan bertakwa. Bersamalah kita bersama menuju ciptaan wawasan, menuju ciptaan wawasan. Tujuan itu pasti berjaya. Rela terus marah ke depan, semoga hidup dapat keredaan dari dunia hingga ke akhirat, dari dunia hingga ke akhirat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari bagi pelajar yang dikasihi sekalian. Masuk minggu yang kedua yang kita jumpa secara online panggil. Secara online panggil, secara kita ni nak ngaji mana apa boleh, ngaji masa mana apa boleh. Tapi yang penting kalinya ke apa? Hatangan. Dia panggil 2 minggu ni dia boleh cek kata kita ngaji online ni boleh faham sendiri dak. Kena duduk mari duduk dalam bilik, dalam sekolah, kena duduk orang duduk mari royak pula sekali lagi. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ya semua ni Allah dipanggil, Allah beri pada kita ni panggil ada hikmah laka. Kalau kita mikir tengok mulai rak. Kerana sepengah ngaji diri pun kena ngaji online. Mak kita kena turut atau no doa lagi kan. Nah, panggil semua ada hikmah belaka. Subhanallah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kita dah. Yang Ustaz nak cerita pada kita hari ni iaitunya bab Gurban. Sebab minggu dulu kita ngaji dah iaitunya bab hari raya. Dan Ustaz harap semua tu rak pandai belaka insya-Allah SWT iaitunya ber raya. Sebab ber raya ni pandai belaka sebab Allahu akbar pandai belaka yang budak. Tapi lebih kurang sikit sangat hak apanya. Sadaqa wa'adah wa nasara abadah wa azza jundahu wa hazamal ahza bawahdah. Hak tu sikit sekali. Hak nak ke apa? Hak boleh situ insya-Allah. Tetapi dengan peluang, dia panggil peluang ni kita boleh faham benar dan mudah benar. Orang panggil dah. Ambil peluang ni dan ambil masa ni untuk nak pergi ngapa situ. Insya-Allah. Patutnya masuk minggu yang kedua, Ustaz nak cerita pada kitanya iaitunya bab Gurban. Sebab kata Gurban ni kita rasa pepayah kita nak beli Gurban. Padahal bukan kali bukan benda payah, bukan benda mudah bagi kita. Tetapi kita kena pergi belajar, kita tengok daripadanya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Nak masuk cerita sikitnya iaitunya sebut kata Gurban ni. Ni. Okey, ini ibadah Gurban. Ibadah Gurban. Seperti mana? Okey, sebelum pada nak masuk tu saya nak cerita sikit. Nampak tu, baik kan nampak ramai ni. Ni tahun 2016 berkurangnya, 2016-2018. Tengok ramai tu baju hijau, tengok baju hijau lah. Ramai baju hijau tu baik kan nampak rak. Pergi pisah, pergi apa nama tu dah. Darah penuh tu. Ni panggil pengalaman Ustaz boleh pergi tolong Gurban di wilayah Chiang Rai. Wilayah Chiang Rai. Jadi dogi semua tu 4 tahun 5 tahun dogi sana Gurban sana. Lepas tu lebih kurangnya setahun dia boleh Gurban tu Ustaz sendiri dah mula tu tengok gambar sebelah lagi tu. Dalam 5 ekor. Dalam 5 ekor 2 hari tu dah. Lepas tu tapi jumlah dia panggil lembu semua tu lebih kurangnya 50 ekor dan 60 ekor. Ustaz bermula sendirinya 5 ekor ada 10 ekor itu lah. Kadang-kadang 10 ekor itu lah. Bunyi sikit tempat dia insya-Allah tapi
tempat kita nak boleh mula ni payah. Nah, nanti ustaz nak cerita, patu ambil mana lembu banyak itu lalu patu mula wipi ya sana nu dah. Dia cerita. Ni sepa ni juga. Ni di Payau. Warna baju biru ni di Payau 2017. Dah di Payau. Di Payau ni ramai juga daripada orang muallah di sana ni lah. Patu ada orang kawasan kita ni dogi panggil apa sedekah duit. Tak, sedekah duit, waktu duit. Lepas tu kepada ustaz sana, orang sana tu tolong cari apa? Cari modal. Lepas tu cari ilmu untuk boleh buat gerbang kepada fak kita semua. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nah. Pastunya nak masuk isi pada fak kita sekinya. Sebut kata gerbang. Gerbang ni mudah katanya berat kepada bahasa ya asalnya daripada bahasa Arab. Tapi bahasa gerbang ni mau kita pakainya gerbang. Ya ada dua makna besar-besarnya dua makna. Gerbang kalau tu bahasa sungguhnya iaitu qaribun. Qaribun mana? Diddu ba'idun mana jauh. Qaribun mana? Dekat. Qaribun mana? Dekat. Kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita padanya. Nampak cerah. Okey, apa dah tu? Patut laginya kalau bahasa Arab dia pakai juga gerbang. Patut tapi bahasa Arab banyak bahasa Arab tu guna al-udhiyah. Al-udhiyah ni mana tu? Masuk patut juga gerbang juga. Gerbang di sini bukan kata sepengai gerbang sembelih saja dak, iaitu patut laginya makna Ustaz Nabi pada kitanya iaitu mana seselak. Seselak sini gerbang sini bukan sekadar katanya kita ambil pisang pergi sembelih. Nah, sepengan ni ambil pisang pergi sembelih bukan sekadar mana ni saja. Tetapi ada makna laginya iaitu kita gerbang. Gerbang ni apa? Seselak tubuh badan kita. Seselak duit kita. Seselak rang kita. Seselak. Ya banyak benar seselak ni. Insya-Allah subhanahu wa taala kita boleh faham selanjutnya lagi insya-Allah. Apa kata? Ini mana dekat? Ini sembelih. Tetapi semua ni orang panggil apa? Cerita semuanya. Iaitunya kita sembelih gerbang qaribun dekat ni untuk apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tu juga besar kadanya. Bukan kata sepengah kau gerbang kau jauh dengan Allah, tetapi kita gerbang ni iaitu untuk diri kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala perintah pada kitanya bagi pihak hak ada peluang, ada duit, ada masa apa nama semuanya, iaitunya harus dia ni sunat muakkadah bagi dia ni gerbang. Bagi dia gerbang. Segi ya dua gia ikut kuasa. Kalau kira lah ni lebih kurang 4,500, kadang-kadang ada 3,500, 4,500 lah ni lah. Kalau lembu besar-besar sikit 5,500, 5,000 segi Tapi tujuan besar sekalinya iaitunya kita gerbang ni iaitu untuk diri kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni paling besar sekalinya. Kita mari tengok pula kepada hukum gerbang. Hukum gerbang. Sebab kata hukum kena gambar benirah adik-adik yang dikasihi sekalian. Sebab kata hukum ya ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Ni besar-besar. Mubah, makruh, haram apa nanti itu dah. Habis besar lebih kurang tu. Wajib, haram, makruh, sunat. Ni besar-besar. Patu mubah. Mubah ni mana tu apa? Harus boleh buat. Tu dia. Lepas tu dia mari kita tengok hukum gerbang ni iaitu hukum gerbang hukum ke apa? Iaitunya hukum sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni ia nak dipanggil fixed daripada sunat biasa. Sunat biasa ni kalau kira mudah-mudahnya benar sunat biasa ni sunat yang Nabi SAW biasa buat atau buat sama. Tetapi sunat muakkadah ni Nabi suruh buat benar. Kalau kita ada faham sama seperti apa? Seperti kita wahai lupa juga, iaitunya pada bulan puasa, iaitu i'tikaf. Sepengah i'tikaf ni Nabi i'tikaf sama nak tahun. Lepas tu tahun akhir sekali Nabi nak mati tu Nabi i'tikaf
20 hari. Banyak benar daripada biasanya 10 hari tak bisa. Bertahun sebelum pada Nabi nak meninggal dunia ni, jadi 20 hari Nabi iktikaf di masjid. Hal ni panggil apa? Sunat muakkadah. Seperti qiyamul lail. Qiyamul lail panggil sunat juga. Sebelum pada tu wajib. Tak? Qiyamul lail ni wajib Qiyamul lail mula-mula mari turun ni, tak? Sebelum pada fardu maya ni, qiyamul lail wajib. Kum fa'anzir kumil laila illa qalila, wajib dulu. Tak? Lepas tu mari jadi sunat muakkadah. Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail. Tak? Lepas tu laginya hari ting, iaitunya hukum gerbai, iaitu sunat muakkadah, iaitunya sunat yang Nabi buat sokmo. Nabi buat sokmo nak tahu. Walaupun sikit walaupun banyak, tetapi Nabi buat sokmo. Dipanggil sunat muakkadah, sunat Nabi suruh kita buat. Lepas tu dalil mana daripada Quran sendiri. Dalil daripada Quran sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Tengok semula. Maka laksanakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan kurbankanlah. Dan kurbankanlah wanhar. Wanhar ni mana tu apa? Suruh gerbai. Allah Ta'ala suruh kita ni gerbai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Allah Ta'ala suruh gerbai. Kalau pagi kita bagi ada peluang, ada duit untuk nak beli gerbai, Allah Ta'ala suruh kita ni gerbai. Gerbai ni ada sembelih. Sembelih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Okey. Patunya cerita hana kita pada ni iaitunya ustaz ada dua cerita besar-besar hari ni dah. Iaitunya sejarah gerbai. Mari mana gerbai ni? Ya cerak dah sekalinya, iaitunya gerbai ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita gerbai bagi orang yang ada kuasa ni bagi orang yang ada kuasa, ada duit, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita gerbai. Lepas tu laginya sebelum kalau kita tengok lama sekalinya, iaitu sejarah Nabi Adam. Nabi Adam ni tak ada gerbai, tapi anaknya, iaitunya sejarah dua anaknya, iaitunya Qabil dengan Habil. Qabil dengan Habil. Qabil dengan Habil ni Allah dia panggil dua orang ni dah, dua anak ni, iaitunya Allah Ta'ala ni suruh dua orang ni iaitunya gurbai. Suruh dua orang ni gurbai. Wa imma Qabil ni Qabil ni orang panggil apa? Orang pertanian, orang buat kaset. Buat kaset tanah pohon kayu, tanah tu, tanah ni orang wahinan ni. Mari Habil ni orang mega kambing, orang mega pempelihara, pengembara. Iaitunya orang pera belakang ada lembu, kambing, perama semua ni. Pastunya satu hari tu Allah Ta'ala tu suruh dua orang ni gurbai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Qabil ni ambil ke apa? Ambil sayur hoyo, pak polamai hoyo di tanah tu, kita pada satu bukit. Kita pada satu bukit untuk kurban kepada Allah SWT. Lepas tu mari Habil pula ambil panggil sepengah kambing domba. Dia panggil kambing homolek kali. Lepas tu kita mana? Kita ada satu bukit pada tempat sama. Pada satu bukit. Lepas tu Nabi Adam pada katanya nak cek mana yang Allah Ta'ala terima atau tidak terima, kata kurban ni diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak, iaitunya Allah Ta'ala ni nak bagi api, kalau benda tu tak ada, maksudnya benda tu diterima. Tapi kalau berfoya tok kambing, lepas tu tok sayur. Jadi Qabil ni jadi kurang sikit. Kurang guna, iaitunya kita panggil pak polamai tu jadi hotak molek mana. Nak kita situ padahal semua ni untuk nak kepada Allah Subhanahu Taala, sebab Allah Taala nak cek, nak tengok semua. Tapi Allah Ta'ala pun terima hak dia, terima binatang hak Habil mari. Jadi api mari pun jadi binatang yang Habil tak bukit tu jadi tak ada. Jadi Allah Ta'ala ni terima hak Habil. Jadi sebab itulah, dan ada satu sebab laginya. Jadi Qabil nak murih benar kepada Habil. Waktu Qabil tu apa? Bunuh Habil. Lepas tu salah laginya dengan sebab isteri dia. Isteri dia. Ya Qabil ni dia ada fafek dia. Saya tengok nama dia ada fafek dia Tina. Lepas tu Habil si pun dia ada fafek dia. Lepas tu
Patutnya Nabi Adam ni dia panggil gadah pergi mari untuk nikah. Sebab hari jamin mula-mula tu dia tak ada piya dah. Fak ya saja ya. Dia bergadah nikah. Jadi fafat tu nikah pergi mari tak bisanya Qabil mari pun ya. Lah ya dia kening ke adik dia. Ya sebab ya adik ya jangok. Tapi Nabi Adam suruh dia panggil gile pergi mari. Gadah pergi mari salat paimai. Tak? Jadi tak puas hati situ, lepas tu jadi tak masa laginya Allah Ta'ala tak terima ke apa? Tak terima apa yang Qabil ni gurban. Nah, insya-Allah SWT. Pastunya orang ni orang panggil cerita daripada kurban pada zaman Nabi Adam, iaitu Qabil dan dengan Habil. Tak? Lepas tu salaginya yang kita dan banyak kepada guru kita, iaitunya sejarah Nabi Ibrahim. Sejarah Nabi Ibrahim ni, ingat molek adik pelajar yang kasih sekalian, sejarah yang Nabi Ibrahim ni kita gambar molek, iaitunya kalau gambar mudah-mudahnya Nabi Ibrahim ni dia payah nak boleh anak. Lepas pada tunya umur tua roh banyak roh Allah Taala satu wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwasanya auzubillahi minasyaitonirrajim fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Ta'ala nak beritahu gembira kepada Nabi Ibrahim, iaitunya boleh anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim boleh anak dengan pia, dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar. Lepas pada tunya Nabi Ibrahim ni duduk di mana masa tu? Duduk di Mekah. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar duduk di Mekah. Bawa boleh anak apa nama semua tu. Jadi Allah Ta'ala ni wahyu kepada Nabi Ibrahim, so pindah di situ. Lepas pada tunya Siti Hajar ni anak tu baik mari dah, iaitunya Nabi Ismail. Nabi Ismail tu baik mari, lepas tu umur dalam setahun lebih gitu ya. Umur dalam setahun lebih Nabi Ibrahim ni kena pergi tinggal Siti Hajar dengan Ismail tu baik hijrah pergi lain dengan peta Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu membuatkan Siti Hajar ni lepas tu ada sejarah situnya Siti Hajar pergi musim pergi mari di antara Bukit Safa dengan Marwah. Jadi orang dok pergi tawaf apa nama ni kena pergi sa'i juga. Patutnya Nabi Ismail ni dengan mukjizat Allah Taala kepada Nabi Ismail ni, iaitunya dengan sebab lapar Nabi Ismail pergi panah pergi pada pasir. Lapar tu jadi dia terjak kaki dia. Kakak tu baik macam air. Jadi nama air di tepi Kaabah itu iaitu nama air Zamzam. Air Zamzam di situ. Nah, nampak ini sejarah ya. Lepas pada tunya Allah Ta'ala merintah pula kepada Nabi Ibrahim suruh pergi cari Nabi Ismail. Kita gambar suruh pergi perintah pula kepada dalam masa tu berapa tahun dah? 12 tahun. 12 tahun Nabi Ibrahim tak ada biasa pegang Ismail, tak biasa jumpa lah hari mula-mula tu kepada dengan Ismail. Tetapinya sampai umur lebih kurang lalu baru tinggal perak. Bawa mari besar umur 12 tahun. Semasa tu Nabi Ismail umur 13 tahun. Mari royak ke Siti Hajar tu, Allah Ta'ala ni suruh kuning Nabi Ibrahim royak, suruh kuning mulai Ismail. Kalau kita gambar dia panggil apa setanakan benar. Pero pun tak biasa, Wigo tu pun tak biasa. Mari pak lama 12 tahun pisah ni, mari nak mulai. Allah dia panggil pengurban benar, seselak benar. Lepas tu Nabi Ismail jawab lagu mana? Ni. Inni ara fil manam. Wahai Ibrahim kata kepada Ismail, inni ara fil manam, sungguhnya ku nampak mung dalam mimpi. Nampak buat apa? Anni azbahuka, bahwasanya aku sembelih mung. Aku sembelih mung. Allahu akbar. Fanzur maza tara. Dia suruh buat. Kalau kita gambar Nabi Ismail pun suruh buat fanzur maza tara. Nabi Ismail royak kepada Nabi Ibrahim, dia tanya, wahai abiku, wahai fanzur maza tara, buatlah gapo hak yang Nabi Ibrahim tu nampak dalam mimpi. Iaitu buat apa? Iaitu sembelih Nabi Ismail. Allahu akbar. Lepas tu salaginya, ya abatif if'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Suruh Nabi Ismail ni, suruh Nabi Ibrahim ni buat apa yang Allah Ta'ala suruh.
sebab masuk dalam mimpi Nabi ni, iaitunya panggil wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Haning selagi kurban di sininya, iaitunya Nabi Ibrahim ni ambil Nabi Ismail letak atas batu, gambar letak atas batu, lepas tu nak mulai. Lepas tu nak sembelih, nak gerban Nabi Ismail. Dengan sebab apa? Walaupun hati Nabi Ibrahim diri sepung lama dengan tak jumpa ni, saya benar kepada Nabi Ismail. Sebab Ibrahim ni dia payah benar nak beli anak tua, orang baru nak beli anak pun payah boleh. Lepas tu bos apa duk setan boleh kena becek, lepas tu mau jumpa mula kena mari mula. Itu gambar kata suasana band ni, headkan band ni, Allah, kalau kita ni nak boleh buat dak. Allahu akbar. Kalau ustaz diri pun Allahu akbar. Tapi ni apa panggil apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, sebab Allah Taala nak test, nak tera kata Nabi Ibrahim ni nak turut dak perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Lepas tu nya Nabi Ibrahim ambil asah pisah witaje. Lepas asah pisah witaje, Nabi Ibrahim pun letak pisah tu atas leher, atas tekak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bismillah niyan asmallah berap tu Allah Taala digantikan Nabi Ismail tu, iaitu nya seekor kibah mari. Seekor kibah mari duk gati, yang dipisah di turun tu bukan tekak Nabi Ismail tapi atas kambing, seekor kambing situ. Tu dia. Ni cerita ke apa? Cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tujuan besarnya Allah Taala ni nak terang, nak test katanya Nabi Ibrahim ni buat tak? Kata Allah Taala suruh ni Nabi Ibrahim nak buat atau tidak buat. Tetapi nya anak dia ni dia nampak dah kata dia kena mati cerak. Dia kena mati cerak. Allahu akbar. If'al ma tu'mar. Suruh buat. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Dan aku ni termasuk daripada golongan orang yang sabar. Daripada Nabi Ismail kata kepada ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim. Allahu akbar. Ini panggil cerita besar benar, dia panggil kansir salah besar benar. Dan warning benar Nabi Ismail. Kalau kira umur 12 ni dah lepak 5 4 ni. Umur 4 ni atau umur 1. Warning benar dan goyak kepada ayah. Turutlah perintah Allah Subhanahu taala, tak apa. Amal sabar, awal nak sabar. Allahu akbar. Ini cerita besar benar daripadanya. Lepas tu termasuknya dengan sebab itulah panggil sebagai untuk mengingati sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dan lain-lain laginya Allah Taala perintah kepada Nabi Muhammad ni wanhar fasalli rabbika wanhar, iaitunya sembahyanglah kamu, berlepas sembahyang tu wanhar, maka gerbe. So kita ni gerbe. Ni panggil sejarah Nabi kita faham. Apa tu? Okey, termasuk mari pula kita mari faham pulanya binatang gapo te boleh gerbe. Binatang gapo te boleh gerbe. Okey, ustaz Nawari ni iaitunya pak kara, ada nampak ni dah. Iaitunya mula-mula kalinya nampak tu lembu. Kalau lembu ni ya semua syaratnya binatang yang boleh gerbe ni. Binatang apa? Binatang ternak ke. Binatang yang kita panggil pasusat. Pasusat. Lepas tu laginya sapa omo. Sapa omo. Ni boleh halu dah. Sepanjang apa? Sepanjang lembu. Kalau lembu ni kena umur 2 tahun. Lembu umur 2 tahun. Kalau kambing umur 2 tahun ataupun dia panggil saling gigi. Kalau kena tanya orang ada pegang dah. Kalau saling gigi semua ni, kalau saling gigi semua ni panggil umur yo boleh dah siapa dah untuk nak sembelih. Tu dia. Kalau uta mau kita tak ada, tapi sana giluan banyak, iaitunya umur 5 tahun kalau uta. Dan tengok malah dah kambing dengan beging, ustaz dah cari banyak dah. Setengahnya super, kadang-kadang super seumur setahunnya. Kalau moleknya panggil beging ni umurnya 1 tahun, ataunya saling gigi saling semua boleh nak sembelih dah. Nampak dah tu gambar tu. Gambar mula beging dengan kambing tak super. Kalau kambing tu bek banyak kemo kita tu umurnya 2 tahun.
Pastunya kalau bering ni ada bulu banyak tu umurnya setahun. Kalau sepengah kita nak setahun ni bukan 2 tahun tak boleh, 3 tahun tak boleh, boleh juga. Tetapi nya umur molek kalinya umur bersapa setahun boleh, umur bersapa 2 tahun boleh, 3 tahun boleh tak? Boleh juga. Lepas tu soal lagi nya kita gambar lagu ni dah. Bagi hopiah sebab kita nak masuk masa gerbel ni tak berapa hari lagi, berapa bulan lagi, sebulan lebih kurangnya. Kita nak ni sebab kita gerbel ni iaitu kita nak dekat dengan Allah Taala melalui kita gerbel. Kita nak dekat dengan Allah Taala melalui kita gerbel. Mana katanya binatang kita nak ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kena molek juga. Lepas tu adalah beberapa syarat seperti apa? Mata tak ada buta, gigi tak ada patah. Yalah belakang dah tu. Ekor tak ada kudung, telinga tak ada cabut sebelah, lubang habis. Apa nama dia panggil nampak cacat. Cacat ni dia panggil apa? Pikan. Kalau lembu pikan jalan pah tak boleh. Tak? Lembu pikan atau lembu nampak mata juling apa nama mata juling tak ada lembu dah. Iaitu nya apa? Sepernya gapo lagi? Buat nampak lembu tu kalau mari biasa itu tu tak boleh. Nak gerbel. Sebab apa? Kita nak gerbel ni bukan gerbel budak kita sangat. Iaitu kita gerbel ni kita nak kepada Allah Subhanahu Taala. Kita nak terima benar molek kali kita nak Allah Taala. Nak ke Tuhan kita tak. Langsung kita cari benda tak molek. Tetapi harusnya moleknya kalinya kita cari benda hak molek kali. Tu dia. Tu cara dia. Nampak tu? Gambar tu. Ustaz ada nampak tu? Pastunya ada satu sunat lagi bagi orang nak semelah atau orang awak gerbel. Enggak ada balajan bagi orang nak gerbel tu iaitu kita kena tengok pada kalau ustaz sendiri niat nak gerbel, ustaz ambil satu gia lembu bayar dah 4,500 misalnya, iaitu 41 pada Zulhijjah 2 kara dia tak boleh buat. 2-3 kara dia tak boleh buat. Mula-mula kalinya sekat kuku. Bagi orang nak mula nak ambil pisang, nak ambil guting atau nak ambil ngepek kuku, main sekat kuku tak boleh. Ini sunat. Lepas tu salah laginya sekat rambut. Sekat rambut nak cukur bulu, sekat misah, sekat janggut apa nama semua ni. Ini tak boleh, tak ada benar. Benda kata kalau pengandut sedung belum dah tu, bersapa 41 pun tak boleh buat apa. Kena jaga situ. Siapa pak apa? Iaitu pak apa kita raya, iaitu pak 10. Misalnya sudah pada kita gerbel, kita gerbel dah Allahu Akbar, boleh kita apa? Boleh kita boleh kita nak kat kuku, kat rambut apa nama semua tu. Nampak tu? Tu dia. Ni kalau panggil apa? Binatang. Binatang. Alhamdulillah. Dan sebelum pada nak habis ni dah, insya-Allah ada satu video nak tunjuk pada kita semuanya, iaitu video ni goyak gapanya? Hikmah. Selain daripada gerbel ni, gapo kita boleh? Selain daripada kita gerbel, kita sembelih lembu, kena cari orang, kena waktu ni banyak perkara. Sembelih boleh. Pengalaman ni iaitu Ustaz Gidi Cengrai, kita tengok dulu dah. Di Mahad Nurdin kita bersama dalam pengajian agama, menjadi sebagai penduan dan penduman, menjulankan kebenaran, menjulankan kebenaran. Taman asuhan didikan tuna cemerlang, menyemaikan ilmu, menyinari kebaktian, membinakan umat, membentuk kehidupan, mengekatkan taraf ke jalan kemakmuran. Mari. Apa dia kita boleh nampak pada video tadinya, iaitu apa? Video ni iaitunya tahun 2000 apa ni? 2016.
2016 insya-Allah subhanahu taala. Orang panggil kumpulan hada belah belakang Wainiu tu rak. Iaitunya kumpulan hara dua tolong wak lembu situ. Ya acip, ya ada acip je wak lembu dah situ. Tetapinya Ustaz sendiri ni dan pakai dengan Ustaz di Chiang Rai sana tu rak sembelih lembu, gurbe lembu situ rak. Tapi pengafoyo ni lah orang dulu tolong kata tolong apa nama semua rak. Jadi semua ni bukan kata tahan mula-mula dah. Para ustaz di Chiang Rai tu mula dakwah foyo rak. Ni tahun ustaz tanya pada Ustaz Ding tu iaitu tahun yang ketiga. Jadi tahun ustaz gitu 2016 tu tahun yang keempat. Buat tahun yang keempat tu selepas tu dah foyo bukan kata royak pak foyo nak masuk Islam selalu dak. Sepengah masuk Ustaz Din bakal masa 3 tahun. Lepas tu nya foyo baru masuk Islam. Alhamdulillah. Ni 2000 iaitu nya lebih kurang berapa tahun dah ni? 2016. Ni 2008 tahun, 9 tahun. 4 tahun, 9 tahun. Tak. 9 tahun dah. Alhamdulillah. Patullah ni tu alhamdulillah. Orang ni panggil setengah daripadanya hikmah. Hikmah dah. Hikmah ni kita nampak ya gi gerbang, gi sembelih lembu apa namanya. Ni, orang ni pahala selain daripada kita gerbang dekat dengan Allah Taala, iaitu nya fa'ah ni. Kalau kita dah nampak ni masuk Islam. Allah pahala besar benar. Dah bawa seorang tu masuk Islam. Ni melalui setengah daripadanya melalui gerbang. Allahu akbar. Ni nah. Tu dia. Haning dia panggil dengan kerjasama bukan pada ustaz seorang. Tak. Haning ustaz nak buat apa tu? Apa tu? Haning ustaz lagi pada tahun mula-mula, ustaz lagi 5 kali semua, ustaz nak bagi 3 saja. Bagi napa sininya 2016 ustaz gitu tahun 2016. Tak. Tahun 2016 ustaz gitu lembu semuanya daripada demo mari dekah mari tu iaitu lembu niat gerbang mari 40 ekor. 40 ekor lembu, pastunya kambing 50 ekor. Pastunya tahun 2017 tu lembu semua 35 ekor. Pastunya kambing 40 ekor. Pastu 2018 iaitu lembu seban 65 ekor. Pastunya kambing 40 ekor. Tu dia. Warna banyak itu lalu. Ya banyak. Dan dia panggil daripada 2, dia panggil iaitunya daripada Ar-Rahmah Malaysia dan daripada Multi Rak Manusia Syah di Chiang Rai sendiri. Dia kerja sama 2 orang ni. Dua ni dia panggil tolong gimmick. Ar-Rahmah Malaysia ni tolong gimmick modal daripada Malaysia sendiri. Pastunya boleh pergi gerbang di sana. Lepas tu piya nak piya pada sana. Iaitunya kepada orang mu'allaf, budak mu'allaf. Yang ustaz cerita dah pada kita yang pada minggu lalunya. Jadi ada learning alhamdulillah ada satu sekolah dah. Kalau kira sun semua dan nunya ada 5 sun dah. Tepat ni ada 5 sun. Tepat nak tolong mu'allaf. Mu'allaf ni iaitunya budak baru masuk Islam. Orang tua baru masuk Islam, orang yang bukan lain sebab Islam mari masuk Islam. Pada tunya tahun sekali kita boleh tolong melalui gerbang. Melalui gerbang. Pastunya bergerbang tu pastu lagi kita tahu mana. Mula sekali 40 ekor, 50 ekor. Ya lagu ni. Mula sekali ni kita setengah sehari. Saya sehari start mula kadang-kadang 20 ekor. 20 ekor sehari. Bukan start seorang. 20 ekor sehari. 20 ekor sehari tu muat kereta bagi masuk dalam home freeze. Bilik sejuk, peti sejuk. Masuk dalam home check-in buat nama tu dah. Tu dia. Masuk dalam tu, lepas tu dia check-in, lepas tu sekolah nak makan bila gimmick daging tu. Tu dah. Ni nampak kelebihan hak boleh daripadanya selain daripada gerbang kita nampak lu bagi daging, sekadar bagi daging dak. Ni panggil lebih pada tu lagi. Patut pengen kita gerbang rumah kita pun selain pada kita boleh sembelih dekat dengan Allah SWT, kita boleh dekat dengan jiran tepi rumah kita dan adik-adik kita dan orang sekampung dengan kita. Hak mana miskin, hak mana fakir miskin, hak mana jadi anak yatim kita boleh bagi dan lebih afdal lagi kita pergi pada fakir miskin.
Tak, fakir miskin kita boleh bagi kepada mereka dulu. Allahu Akbar. Ni panggil kelebihan daripadanya gurbe. Kadang-kadang ustaz biasa baca satu panggil satu berkuamnya, ya tu ni tak biasa makan daging. Ya tu tak biasa makan daging sebab apa? Ya daging ni dia mahal, mungkin murah. Daging mahal dia murah. Daging kotak sendiri pun 1.5 dah sekilo. Tak, dia mahal benar. Nak boleh makan ni kena ada duit benar orang nak boleh makan. Sebab tu dah peluang bagi orang gurban ni boleh apa? Boleh ni. Boleh bagi daging, lepas tu buat biar orang tak biasa makan daging, boleh makan daging. Biar orang miskin, lama-lama sekali makan daging, boleh makan daging. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ni setengah daripadanya kelebihan. Dan yang panggil hikmah, kita boleh selain daripada bagi daging, seperti hadis yang lain ni, iaitunya mereka ni masuk Islam. Alhamdulillah, ni pahala besar benar. Kalau ada peluang ni insya-Allah subhanahu taala Ustaz nak ajak kita lah pergi ziarah sana belakang insya-Allah. Okey. Sebelum pada kita nak habis, Ustaz ada dua soalan. Dua soalan, dua latihan. Mudah-mudah sekalinya iaitu satu, apakah arti gurban? Satu, apakah arti gurban? Jawab mudah-mudah mai pendek-pendek. Yang keduanya, sebutkan jenis binatang dan umurnya. Sebut jenis binatang. Ada apa jenis semua Ustaz Wada tadi tu, dan umurnya. Umur apa? Boleh kita ni sembelih atau kurban. Tu dia. Dan insya-Allah taala kita boleh ambil peluang ni, boleh ngaji secara online, dan kita sambung pula pada minggu yang ketiga insya-Allah. Dan terima kasih kepada semuanya. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.